السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaan rahmah atas kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kurniaan ini sehingga akhir hayat kita, sehinggalah saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai takbir Masjid Pengadang Baru kerana masih memberi peluang dan ruang kepada insan ini untuk bersilaturahmi di masjid ini. Mudah-mudahan asbab terhimpunnya kita di dalam masjid ini, kita dapat menagih kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat menagih rahmah Allah. Kita dapat menagih keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ruang dan peluang hidup ini agar kita dapat mengikut akan segala perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menjadi hamba yang saleh, serta kita menunaikan segala hak kehambaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan jangan kita tersilap kerana perjalanan kita, perjalanan yang menuju ke hadrah Allah. Semua orang akan balik menemui Allah. Ajal tidak menunggu amal saleh kita. Ajal tidak menunggu taubat kita. Ajal tidak menunggu akan taubat kita, istighfar kita, ibadah dan taat kita. Tetapi kita bertaubat kerana menunggu ajal. Kita beristighfar, berselawat, berbuat baik kerana menunggu ajal. Kita berusaha menjadi hamba yang baik kerana menunggu ajal. Justru itulah saat ajal ini dan masa ajal itu, tarikh ajal itu dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah memberikan kita kehidupan, maka jangan kita tersilap menggunakan ruang hidup ini, sehingga kita tidak
menjadi hamba yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sampai saat kita bertemu dengan Allah di yaumul akhirah, kita tak dapat panggilan ini, panggilan daripada Allah, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, panggilan keselamatan, kerana semasa Allah memberikan kita ruang hidup ini, kita telah tersilap. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama menjelaskan kepada kita ada beberapa perkara yang menjadikan kita mengundang kesengsaraan dan kebencian daripada Allah. Malam ini saya kongsikan dengan tuan-tuan 11 perkara ini. Yang pertama, apa kata ulama? Ketika kita ada 11 perkara ini, maka pada ketika itulah kita akan berada kesengsaraan di akhirat kerana kesilapan kita. Kesilapan di dalam dunia kita boleh perbaiki, tetapi setelah semua orang balik di akhirat, dia tidak ada jalan pulang, dia tidak ada jalan kembali. Sebab itu Allah bagi tahu kepada kita, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Perkara yang pertama iaitu seseorang yang tamak terhadap harta benda dunia ini. Sebab itu Nabi SAW jelaskan kepada kita tentang penyakit wahan itu. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah wahan itu ya Rasulullah? Nabi Muhammad SAW menjawab, wahan itu ialah cinta pada dunia dan takut mati. Kita mula sayangkan keduniaan ini, sayang dan kita terus peluk dunia ini, seolah-olah kita tidak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila perasaan ini semakin banyak dan semakin tebal di dalam hati kita, ketika itu kita mula melupakan Allah. Ketika itu kita mula menidakkan cinta Allah. Ketika itu kita mula berpaling daripada mencintai Allah, kerana terlalu tebal cinta dunia itu dalam hati kita. Sebab itu Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita daripada hadis riwayat Ibnu Majah, ketika seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki ini bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu perbuatan yang jika aku mengerjakannya maka aku akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Maka Rasulullah menjelaskan kepada dia, Rasulullah kata, zuhudlah terhadap dunia, nescaya Allah akan mencintaimu. Zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, nescaya seluruh manusia akan mencintaimu. Ketika kita mula mengurangkan rasa cinta kepada dunia, kita akan mula dianugerahkan mencintai Allah. Ketika hati kita mula mencintai Allah, ketika itu Allah akan mengkurniakan dan menyelesaikan segala perkara kepada hamba-Nya yang dicintainya. Kadang-kala manusia dia terlupa. Dia kata, apabila aku tidak menghala kepada dunia,
dan aku asyik menghala kepada akhirat. Bagaimana dunia? Mereka lupa ketika manusia itu dan seorang hamba itu semakin hampir kepada pemiliknya, semakin percaya kepada pemiliknya, semakin mencintai pemiliknya, mustahil pemiliknya itu akan meninggalkannya. Ini yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebarkan ad-din ini bukan dengan dunia, tuan-tuan, tetapi dengan keikhlasan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah Allah kurniakan kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3/4 dunia. Sayyidina Rasul pernah ditawarkan agar Jabal Uhud itu menjadi emas, tetapi ditolak oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana ketulusan dan keikhlasan dan ketinggian cintanya pada hadrah Allah Subhanahu wa taala. Kasihnya sangat Nabi kepada Allah mengatasi kasih Nabi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah siapkan keseluruhannya pada Sayyidina Rasul ini. Ada di kalangan sahabahnya jutawan, ada di kalangan sahabah ini panglima perang, general peperangan, angkatan tentera, adanya jurutera dan sebagainya. Inilah kehebatannya apabila seseorang itu mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa kata ulama, iaitu keinginan yang kuat kepada nafsu syahwah dan kenikmatan dunia. Ketika manusia itu mula syahwahnya ke arah keduniaan, syahwahnya terlalu menggila ke arah dunia. Zaman ini, tuan-tuan, zaman yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman fitnah akhir zaman. Kadang-kadang kalau kita lihat dalam diri kita sendiri, ruang akal kita penuh dengan pemikiran keduniaan, dan sedikit daripada ruang akal kita memikirkan tentang akhirat. Saya tanya diri saya dan tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, daripada kita bangun tidur pagi tadi sehingga sekarang, berapa perkarakah kita memikirkan tentang akhirat, dan berapa jamkah dan berapa banyakkah masa kita memikirkan tentang dunia? Kita sendiri tahu jawapannya, kerana kita yang melakukan perkara tersebut. Sebab itu, apabila ruang akal kita sentiasa berfikir tentang perkara yang kita akan tinggalkan, dan semua orang percaya alam ini dia akan tinggalkan, tetapi benda yang dia nak tinggalkan, yang ia fikirkan setiap hari, melebihi akan alam yang dia akan kekal di sana. Sebab itu saya pernah bercakap dengan diri saya dan tuan-tuan, kita kemaskan akan keperluan keduniaan, tetapi kita tak kemaskan akan keperluan akhirat kita. Kita terlupa tentang rumah kita di sana, kenderaan kita, harta kita, keluarga kita di yaumul akhirah. Apa yang kita buat, kita rasa seolah-olah kita pasti telah selamat dekat sana. Tuan-tuan, kalau kita lihat dari ibadah kita sendiri, semayang rawatib pun masih tak cukup, tuan-tuan. Amalan-amalan kita masih tidak ada pun. Selawat, zikrullah, ibadah. Apa yang kita buat dengan Allah? Apa yang kita kembalikan akan nikmat ini kepada Allah? Seperti mana yang Allah nyatakan kepada kita, la in syakartum la azidannakum.
wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang syukur, nescaya Allah akan tambah akan nikmat itu. Orang yang syukur ini orang buat baik. Bila kita sentiasa berusaha ke arah kebaikan, maka nikmat itu Allah tambah. Hatta baiknya Allah kepada kita, jika salat sunat mahupun salat fardu, tuan-tuan. Salat fardu, jika kita tidak mampu berdiri dengan kadar kuasa kita, kita dibenarkan untuk salat duduk. Salat sunat, kamu boleh pilih jika kamu hendak berdiri atau hendak duduk, tetapi kita memilihnya untuk tidak melakukannya. Kita memandang bahawa kurnia yang Allah berikan kepada kita bukan pilihan yang Allah berikan kepada kita. Aku berikan umur yang ada pada kamu untuk supaya kamu bersyukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita lebih menidakkan dia, kerana kita merasakan seolah-olah kita telah selesa bila kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang apabila ia berada di dalam kesengsaraan dan kebencian, maka pada ketika itu dia gemar bercakap perkara yang tidak memberi faedah, dan mereka suka membuat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dengan perkataan, memberikan fitnah dan sebagainya. Tuan-tuan, hari ini kita tak cakap perkara yang berdosa, tapi kita telah bercakap perkara yang tidak memberi faedah langsung kepada akhirat. Kita tak gunakan lisan kita untuk menjadi modal agar kita kaya di yaumul akhirah. Kita tak guna lisan kita yang Allah berikan secara percuma supaya kita ini kaya di akhirat. Inilah yang kita buat daripada muda sampai sekarang. Kita tak mampu, tuan-tuan. Kita tak mampu dan terus tak mampu. Alasan kita kata lemah iman. Alasan ini yang kita berikan puluhan tahun. 40 tahun dulu pun kita kata lemah iman. Sekarang pun bila ditanya kenapa tak boleh berbuat amal saleh, saya lemah iman. Bilakah alasan ini akan lapuk di dalam jiwa kita? Bilakah alasan ini akan hilang di dalam jiwa kita? Apakah alasan lemah iman ini akan hilang setelah roh itu dicabut daripada jasad? Ataupun besok kita dengan megah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bila Allah tanya kepada kita, umur yang aku bagi, masa lapang dan sebagainya, lisan yang aku bagi kepada engkau, engkau tidak mampu untuk menyebut namaku. Kenapakah wahai fulan bin fulan? Apakah kita dengan bangga kita akan berkata di hadapan Allah, ya Allah, aku lemah iman. Ya Allah, aku lemah iman. Ya Allah, aku lemah iman. Tuan-tuan, Allah berikan semuanya apa yang kita minta. Apa yang kita minta sihat, Allah bagi. Dan setelah kita sihat, kita buat apa? Kita minta nikmat dan terus minta nikmat, sehinggalah besok kita pejam mata dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampailah kita mati. Cuba kita harus berfikir, nikmat yang aku dapat, apa yang telah aku buat agar Allah sayang aku? Nikmat yang ada padaku, apa yang telah aku buat untuk aku dapat kasih sayang Allah? Nikmat yang Allah kurniakan kepadaku, apa yang aku buat untuk aku menerima pandangan kasih sayang Allah? Tuan-tuan, sebenarnya sayang ini besar. Sayang ini cukup besar. Nabi tunjukkan kepada kita tentang kasih.
Allah tunjukkan kepada kita tentang kasih. Jelas pada sifat Rahman dan Rahim. Tetapi seolah-olah kita manusia dan seorang insan yang tak tahu menilai kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu saya ingatkan diri saya selalu, ingatlah kasih sayang Allah. Saya ingatkan diri saya selalu, ingatlah akan kasih Allah yang tidak ada batas. Tuan-tuan, jika Allah ingin hancurkan alam ini, lama dah Allah hancurkan dengan sebab kesilapan kita, dengan sebab kejahatan kita. Allah dah hancurkan alam ini. Tetapi dengan sebab kasih Allah, tuan-tuan, kalau kita lihat apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW saat dunia ini dikiamatkan oleh Allah, pada waktu itu tidak ada orang beriman, tuan-tuan. Allah sayang orang beriman ini, sehingga kan saat kiamat itu tidak ada satu orang pun yang beriman, karena Allah telah matikan dahulunya. Yang ada pada waktu itu orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah pada orang mukmin ini, sayang Allah, sayang Allah, sayang Allah, dan sayang, dan Allah terus sayang itu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keempat, orang yang sengsara dan dibenci oleh Allah, yaitu orang yang mengambil mudah tentang salat 5 waktu. Mereka rasa salat ini satu perkara yang biasa. Semayang ini satu perintah sahaja. Lepas aku salat, selesai. Aku tak ada dosa dah. Aku tak masuk neraka dah. Tuan-tuan, salat ini satu ibadat yang paling istimewa. Ibadat lain turun dengan wahyu. Salat ini berlaku dengan Isra dan Mi'raj. Nabi terima salat, tuan-tuan, dengan jalan menerima Isra dan Mi'raj. Kata ulama tasawuf, tawajjahtu min haitsu syi'ta. Salat ini kita menghadap ke hadrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat ini, tuan-tuan, Masya Allah, satu ibadat yang cukup hebat. Cukup hebat. Sebab itu ulama pesan kepada kita, perbanyakkan sujud. Perbanyakkan sujud, perbanyakkan sujud. Sehingga Nabi nyatakan kepada kita, doa yang mustajab adalah doa ketika sujud. Tuan-tuan, salat ini sebenarnya apabila kita teliti dan terus teliti, rupanya ketika kita mula mengerjakan salat, pada waktu itulah kita mula menghantar perasaan rindu kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghantar perasaan syauqun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merindui Allah. Kita merindui Allah. Kita merindui Allah. Rindunya Sayyidina Rasul itu, kita lihat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sehingga tidak sedar mudarat kedua kaki, bengkak kaki. Beza kita salat, tuan-tuan, maka kita salat kerana untuk melepaskan diri kita daripada masuk neraka Allah. Kita salat kerana sebab ia wajib. Jika mana ia tidak wajib, maka kita tidak akan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa yang Nabi ajar kepada kita tentang peristiwa penerimaan salat ini, jelas kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan salah itu, melepaskan rindu Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah kerana kasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kelimanya iaitu mereka yang bersubhah dengan orang-orang yang jahat. Ketika kita ini bersubhah dengan orang-orang yang jahat, pada ketika itu tuan-tuan, kita beroleh kebencian dan kesengsaraan di akhirat. Kebencian dengan Allah, Allah membenci kita. Apa yang saya nak kaitkan dengan perkara ini tuan-tuan? Kita ingat tak zaman muda kita dulu? Kita pernah ajar kawan kita buat jahat. Dan jika sampai hari ini kejahatan itu tidak berhenti, disebab kita yang menunjukkan jalan itu, nescaya dosa itu akan kembali kepada kita sehingga saat ini. Pernah satu hari tuan-tuan, di kalangan seorang pemuda datang jumpa saya. Ustaz, saya ada kawan-kawan yang dulu saya ajarkan satu perkara kejahatan, sampai sekarang mereka buat lagi. Ustaz, macam mana nak buat? Saya kata, berjumpalah dengan mereka, mintalah berlepas kepada mereka. Pada hari ini aku berlepas segala kejahatan yang pernah aku tunjuk kepada kalian, dan bertaubatlah kepada Allah, agar perkataan itu melepaskan kita besok didakwa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul akhirah. Mereka akan tarik kita. Mereka kata, ya Allah, asbabkan dia yang menunjukkan jalan kejahatan ini kepada aku, maka aku berbuat jahat. Dulu aku tak tahu, ya Allah, aku tak tahu yang tu jahat. Dan ketika aku tahu dengan sebab dia yang mengajarnya, ya Allah, maka engkau heritkan dia sekali ke dalam neraka-Mu ya Arhamar Rahimin. Tapi perkara-perkara ini kita lupa tuan-tuan. Antara jariah yang berpanjangan bukan sekadar amal salat. Jariah yang berpanjangan ada bahagian maksiat, ada bahagian amalan. Kita berbuat maksiat dan orang lain ikut, kita buat kejahatan orang lain ikut, maka ia menjadikan jariah kemaksiatan yang berpanjangan. Tetapi kita kata tak ada apa-apa. Orang sekarang dia berani tuan-tuan. Orang sekarang berani buat maksiat, walaupun dia buat jahat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia masih lagi boleh dabik dada tuan-tuan. Zaman ini. Kerana apa? Kerana kita tuan-tuan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak pernah melalui peristiwa seperti mana zaman umat-umat yang terdahulu. Kita tak pernah lalu tuan-tuan. Kita tak pernah lalu macam kaum Samud, Nuh, Lut dan sebagainya. Sebab itu kita rasa aku buat jahat tak apa. Sebab itu kita dengar macam-macam perkataan penghinaan kepada agama, menghina Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tatkala itu berlaku bermacam-macam perkara, sehingga kan apabila kita lihat perkara-perkara itu, jika Allah ingin hancurkan alam ini dengan sebab kejahatan kita, nescaya Allah boleh hancurkan. Tetapi Allah ampunkan kita, Allah maafkan kita lagi. Maaf, maaf, maaf dan terus maafkan sehinggalah hari ini. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keenam, apa kata ulama? Iaitu mereka yang dibenci oleh Allah, iaitu mereka yang masih istiqamah dengan perangai-perangai yang buruk. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan kepada kita tentang sifat mazmumah. Tuan-tuan, kita ni kalau tengok diri kita tuan-tuan, sifat mazmumah yang ada dalam hati kita tak selesai. Dengan ujub, riya, takabur, kasih pada dunia, hasad dengki, kuat marah, banyak perkata yang sia-sia, cintakan pangkat,
tidak redha dengan Allah. Tuan-tuan, sifat mazmumah ini dosa, tuan-tuan. Sifat mazmumah ini dosa yang kita semua orang tak nak peduli. Tuan-tuan, ketika kita mula herankan diri, ketika itu kita melakukan dosa. Tapi pernah tak kita rasa yang tu dosa? Ketika kita sombong, kita telah melakukan satu dosa. Pernah tak kita rasakan ia satu dosa? Ketika kita sayang dengan keduniaan, ketika itu kita telah melakukan satu dosa. Pernah tak kita rasa ia satu dosa? Ketika kita mula hasad, pernah tak kita merasakan ia satu dosa? Ketika kita mula ada iri hati, pernah tak kita merasakan ia satu dosa? Ataupun kita tak rasakan apa-apa pun? Tuan-tuan, berhati-hati perkara ini. Ketika seseorang yang berbuat dosa dan tidak merasakan ia satu dosa, maka tanda rahmat itu mula diangkat daripada hidupnya. Saya ulang lagi sekali. Ketika seseorang yang melakukan dosa dan dia tak merasakan ia satu dosa dan kesalahan, maka itu tandanya rahmat Allah mula dicabut daripada dirinya dan hidupnya. Saya, tuan-tuan, kita sama-sama fikir. Sebab itu saya suka sebut perkara ni sampai orang cakap dengan saya, Ustaz selalu ulang kuliah Ustaz. Saya akan ulang selagi mana saya tak boleh melakukan perkara tersebut. Saya akan ulang, tuan-tuan. Saya akan ulang. Saya rasa saya tidak berjaya. Saya masih lagi ada rasa ujub, sombong, hasad dan sebagainya. Macam mana saya akan mengatakan perkara yang baru? Perkara yang saya katakan saya masih tidak boleh laksanakan. Apa perlunya perkara yang baru? Apa perlunya ilmu yang baru? Apa perlunya perkara yang baru? Kerana perkara yang kita katakan, kita ulang dalam diri kita, kita tak boleh laksanakan. Apakah kita boleh nak jawab dengan Allah? Ya Allah, aku sombong sehingga hari ini sebab aku lemah iman. Ya Allah, aku cinta dunia sehingga hari ini aku lemah iman. Ya Allah, aku hasad, aku bergaduh sama-sama sahabat-sahabatku sebab aku lemah iman. Bolehkah tuan-tuan kita memberi alasan? Bolehkah tuan-tuan sifat pemarah yang ada dalam diri kita yang tidak dibenarkan oleh Allah? Boleh tak kita cakap, ya Allah, aku lemah iman? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang kita buat dan kita tak rasa ia satu salah pun dengan Allah. Tuan-tuan, kita pernah menangis sebab tinggal semayang. Pernah kita menangis sebab kita sombong dengan Allah. Kita pernah menangis sebab kita melakukan maksiat, tinggal puasa. Pernah tak kita menangis sebab kita rasa ujub dengan diri kita? Ingat tuan-tuan, kesalahan yang paling dahsyat kata ulama, dosa yang dia lupakan. Kesalahan yang paling dahsyat kata ulama, apabila dosa itu dia lupakan dan dia tidak mengetahui, dia tidak tahu yang itu satu dosa. Jaga-jaga tuan-tuan. Saya kena jaga-jaga. Saya rasa tuan-tuan tak payah kot sebab tuan-tuan orang baik, ya, tuan-tuan orang saleh. Yang perlu jaga adalah saya sendiri. Mengajar macam ni tuan-tuan, duduk di hadapan ini satu cabaran yang besar, ya. Yang ketujuh, orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sombong dan suka membanggakan dirinya. Ketika itulah
apabila orang yang mula sombong dengan Allah. Kata ulama, siapa yang orang sombong dengan Allah, ketika ia mendengar kebaikan dia tidak menerimanya. Agak-agak benda tu ada tak dekat kita, tuan-tuan? Kita dengar kebaikan, kita dengar perintah Allah, kita tidak menerima akan perintah Allah. Agak-agak kita ada tak sifat-sifat tersebut? Kita mula sombong untuk menerima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sombong dengan rahmah Allah. Kita sombong dengan nasihat-nasihat dan peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepatutnya semakin banyak kita belajar, semakin kita tunduk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita tak heran, tuan-tuan. Ada orang tanya saya, Ustaz, saya tengok alhamdulillah ramai orang dapat pergi umrah, ramai orang dapat pergi haji. Saya kata belum tentu orang yang sampai sana diterima oleh Allah. Belum tentu, tuan-tuan. Sebab ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata besok akhir zaman ada beberapa golongan orang yang mengerjakan haji dan umrah. Di kalangan pelancong, Nabi kata, di kalangan peniaga, Nabi kata, dan di kalangan orang yang benar-benar mengerjakan haji dan umrah yang mabrur dan mabrurah. Zaman ini kita lihat, tuan-tuan, tempat yang Nabi tak mau pergi dan Nabi berjalan selaju-lajunya, zaman ini orang bawa sebagai satu tempat ziarah di dalam pakej umrah, tuan-tuan. Yang Nabi lalu di situ, maka Nabi berjalan dan Nabi tidak berpaling dan Nabi tidak berhenti. Zaman sekarang orang bergambar, tuan-tuan, yang pergi umrah, tuan-tuan, saya bukan berkata perkara ini, tetapi kita bersalah-salahan. Apa tujuan kita sebenarnya? Bukan saya mengatakan apa yang masyarakat buat sekarang, tetapi saya nak mengatakan tentang hadis yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah terjadi. Sebab itu, apabila kita tidak benar-benar menghayati, mengamati perkara ini, pada ketika itu kita rasa kita benar. Kerana apa kita rasa kita benar? Sebab orang kebanyakan yang buat adalah di kalangan orang yang sama. Ketika ramai yang melakukan, kita rasa ramai itu adalah benar. Tetapi apa yang disebut oleh Nabi bukan ramainya, tetapi apa yang disebut oleh Nabi berkenaan dengan hadis bada al-Islam ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba. Bukan golongan yang ramai, kata Nabi, tetapi golongan yang sedikit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada akhir zaman merekalah yang benar. Zaman ini mana yang sikit, Ustaz? Ramai orang buat, ada sekelompok yang tidak mengerjakan perkara tersebut kerana ingin lari daripada fitnah. Maka zaman itu golongan sedikit ini disalahkan kerana tidak mengikut zaman dan sebagainya. Walhal mereka ini lari daripada golongan agar mereka selamat daripada fitnah-fitnah ini. Zaman ini bukan zaman majoriti yang disebutkan oleh Nabi, tetapi zaman ini zaman yang disebutkan oleh Nabi golongan minoriti yang mempertahankan akidah dan agama mereka. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ke-8, tidak suka menolong orang lain ketika ia melihat
seseorang itu saudara Islamnya memerlukan bantuan, maka mereka yang Allah sayang, mereka ini akan terus membantu saudara Islam dia. Tuan-tuan, bila kita dengar saja bantu, terus kita akan terus ingat duit, tuan-tuan. Salah. Ketika ia perlukan pimpinan seorang ayah, maka seorang ayah akan pimpin anak. Ketika ia perlukan pimpinan kerohanian untuk berjalan kepada Allah, dia akan terus memimpinnya. Ketika ia memerlukan untuk memilih mana jalan yang benar dan salah, ketika itu kita memimpinnya. Bukan sekadar keperluan dunia, tetapi kita membantunya pada keperluan akhirat. Sebab itu ulama menyatakan kepada kita, maka seorang guru ataupun seorang yang alim itu, mereka menunjukkan kepada kita pada perjalanan zahirat wa batinat, bukan sekadar memberi ilmu, kerana mereka menyatakan guru itu adalah mislu walidaik, mereka ini seperti ibu bapa kamu. Sebab itu disebutkan dalam satu syair, muallimu kawalidik, guru itu seperti mana dua ibu bapa kamu. Dia bukan sekadar memberikan kita ilmu, tetapi dia didik kita, dia ajar kita menjadi insan yang baik. Tuan-tuan, saya ayah dan tuan-tuan ayah, kita ajar anak kita dan kita didik anak kita. Supaya apa, tuan-tuan? Supaya anak kita menjadi anak yang baik dan berguna di dunia dan akhirat. Bukan kita bagi dan kita tunjuk saja anak kita, tak, tuan-tuan. Kalau dia nak naik basikal, kita akan pegang basikalnya. Kalau dia jatuh, kita akan rawat luka pada badan dia. Inilah yang dikatakan muallim, kata syair Arab. Tuan-tuan, Masya Allah, kena ingat, Allah sebut dalam Al-Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jika perkara itu kebaikan, tuan-tuan, bersegeralah untuk membantu mereka. Tetapi jika perkara itu pada unsur kejahatan dan kemaksiatan, tuan-tuan, janganlah kita kata apa, nanti kecil hati, nanti itu apa kata orang. Allah Rabbi, saya selalu cakap dengan diri saya, kadang-kadang saya cakap aja pandai, tapi ketika maksiat itu berlaku, saya tak mampu nak tepis, tuan-tuan. Mana dia? Kita kata kita hebat kan? Ketika kakak kita membuat kenduri kahwin yang ada maksiat di dalam, kita tak mampu tolak, tuan-tuan. Kita tetap raikan, walaupun majlis itu adanya maksiat. Kita memberi sumbangan lagi, tuan-tuan, RM50, RM10, sebab kita kata itu anak saudara. Walaupun pakaian isteri pengantin perempuan ini dalam keadaan yang berbuat maksiat, menampakkan dada mereka dengan bermakeup berhias-hias di hadapan laki-laki yang ajnabi, kita tetap juga, tuan-tuan, walaupun aku kena lawan Allah, aku tetap pergi. Kita tak boleh seperti mana yang diperintahkan oleh Nabi dan diperintahkan oleh Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Kita tewas, tuan-tuan, kita tewas kerana kita kata apa, nanti apa kata kakak aku, saudara aku, apa kata kawan-kawan aku, dan kita terlupa pada waktu itu apa kata Allah, apa pandangan Allah, apa pandangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada aku pada ketika aku melanggar perintahan. Kita pun kata, Ustaz, apa nak buat? Sebab itu saya teringat kata almarhum orang tua saya, almarhum Ustaz Ghazali Hasbullah. Dia kata, biarlah kalimah itu kamu katakan juga apabila kamu berada dalam neraka Allah. Ketika Allah campak tubuh kita dalam neraka Allah, lalu kita bertanya, kenapa aku dimasukkan ke dalam neraka? Kita kata, apa kata malaikat? Ini gurauan almarhum orang tua saya, tuan-tuan. Besok kamu akan dengar malaikat kata, apa nak buat?
Ini gurauan almarhum tuan-tuan, almarhum orang tua saya. Dalam dunia ini kita selalu kata apa nak buat, apa nak buat, apa nak buat. Tidak ada istilah apa nak buat. Perkara yang kita perlu buat telah ditunjukkan oleh Allah dan Rasul. Ni tuan-tuan, tak maaf tuan-tuan, sebab saya melihat dengan kepala saya sendiri, seorang yang hafal Al-Quran 30 juzuk, apabila berkahwin, sanggup memakai perhiasan yang berupa rantai ketika ia berkahwin. Seorang yang hafal 30 juzuk, seorang laki-laki, pengantin laki-laki mampu cukup mengikut kehendak keluarga sehingga memakai inai pada tangan pengantin laki-laki. Apabila kita tanya tuan-tuan, mereka berkata apa? Apa nak buat ustaz? Ini permintaan keluarga ustaz. Anak perempuan kita memakai tudung yang pendek sehingga nampak dada-dada mereka, bentuk-bentuk dada, dan kita biarkan anak-anak perempuan kita menunjukkan tubuh-tubuh mereka di hadapan tetamu-tetamu yang boleh ia nikahi. Kita kata apa nak buat? Tuan-tuan, kita rasa kita hebat. Kita memang orang semayang, kita memang orang puasa, tapi kita kalah ketika kita mengkahwinkan anak kita. Saya tak suruh tuan-tuan setuju dengan saya. Saya tak suruh tuan-tuan ikut saya. Tetapi ikutlah Allah dan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam masalah perkahwinan ini, bila saya mengatakan perkara ini, pernah orang menyoalkan tentang peribadi saya. Ustaz, kahwinkan anak macam mana? Saya ada 4 anak perempuan, tuan-tuan. Keempat-empat anak perempuan saya nikahkan mereka tanpa ada apa-apa permintaan daripada saya. Cuma saya minta kepada menantu-menantu saya, boleh tak membantu agama Allah dengan engkau mengambil anakku sebagai isterimu? Jika syarat itu engkau boleh penuhi sehinggalah titik darah yang terakhir, maka aku terima engkau sebagai anakku di dalam keluarga ini. Kalau tuan-tuan tak percaya kata saya sebagai satu rekaan, tanya menantu saya, berapa ringgitkah saya minta sebagai hantaran dan perbelanjaan perkahwinan? Jika adalah disebut 1 sen sekalipun, tuan-tuan, saya telah berbohong pada malam ini. Alhamdulillah, Allah kurniakan kepada saya sekarang 13 orang cucu, tuan-tuan. Apabila perkara-perkara ini, tuan-tuan, kita terlalu terlepas pandang, perkara yang menyebabkan kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memudahkan orang lain, adalah satu rahmat daripada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ke-10, sikit lagi saya berhenti, tuan-tuan. Yang ke-10, Allah cukup benci pada orang bakhil dan kedekut. Kenapa? Sebab dia lupa. Manusia yang bakhil dan kedekut ini, dia lupa harta yang Allah bagi kepada dia adalah daripada Allah, bukan kita punya sebenarnya, tuan-tuan. Tetapi kita mula bakhil dengan Allah, bakhil dengan Allah, bakhil dengan Allah. Bulan ini kita dipanggil bulan korban. Bila harga lembu itu mahal, kita mula berkira-kira, tuan-tuan. 800 mahal ustaz, 900 mahal lah ustaz. Guru saya dia pesan saya macam ni, tuan-tuan. Masa tu kami dah buat umrah. Lalu driver taksi ni, tuan-tuan, dia minta tambang lebih daripada kadar biasa. Sepatutnya RM50, hari itu dia minta RM100. Saya balik, saya beritahu dengan syekh kami, syekh, tadi kami bergaduh sikit dengan driver taksi di Makkah.
Kami nak buat umrah ke Tana'im. Kerana dia minta lebih pada kadar biasa. Syekh kata, apa kat saya tuan-tuan? Bodohnya kamu. Terkejut kami tuan-tuan. Bodohnya kamu. Bila aku tanyakan kepada kamu, apakah kamu melakukan umrah setiap hari? Saya kata, tak Syekh. Ketika peluang kebaikan yang Allah berikan kepada kamu yang tak diberikan pada orang lain, ketika itu kamu melepaskan peluang untuk melebihkan pahala umrah yang Allah kurniakan kepada kamu lebih pada orang lain. Orang lain bayar teksi RM50, tetapi Allah tentukan kepada kamu RM100 dan diberikan, dihimpunkan dalam pahala umrah yang sama, kata. Alangkah bodohnya kamu. Nangis saya tuan-tuan. Saya tak nampak benda ni. Kita belajar apa tuan-tuan? Teksi menipu, haram, itu dan ini. Guru saya kata, itu antara dia dengan Allah. Tetapi antara engkau dengan Allah, ia telah menghimpunkan akan fadilatul umrah, dia kata. Nangis saya dengar. Depan dia saya nangis tuan-tuan. Bodohnya aku, bodohnya aku, bodohnya aku. Besok kita pergi umrah, kita dapat driver yang betul RM50. Kita nak bagi RM100, dia tolak tuan-tuan. Saya kata baksis dengan dia. Dia angkat tangan tuan-tuan. Sebab itu ketika peluang kebaikan itu disediakan oleh Allah, jangan tangguh, kata ulama. Kerana kita takuti peluang kebaikan itu tidak datang kembali selepas daripada itu. Ingat tu tuan-tuan, saya kena ingatkan saya. Ni sekadar saya bercerita, sekadar menjadi satu pengalaman dalam hidup kita semua, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa lagi yang disebut oleh ulama yang ke-11? Ini yang terakhir tuan-tuan. Iaitu mereka yang lupakan akan kematian. Ketika seseorang itu lupa akan saat kematian, pada ketika itu dia akan melakukan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tanya diri kita, kenapa aku tangguh dalam amalan? Kenapa aku tak nak beramal yang malas dan terus malas? Sebab kita lupa kita akan mati hari ini. Saya tak mati lagi ustaz. Takdirnya belum sampai. Mungkin besok, mungkin lusa. Tuan-tuan, kawan-kawan kita ramai yang dah pergi. Kalau kita tengok dalam media massa, setiap hari tuan-tuan, di kalangan kawan-kawan kita, orang ni dah pergi, orang ni dah pergi. Tempat yang saya biasa mengajar, jamaah yang saya mengajar di surau dan di masjid Kuala Terengganu pun ramai yang dah tinggalkan saya tuan-tuan. Yang rapat dengan saya, jamaah yang rapat dengan saya tinggalkan kita seorang demi seorang, seorang demi seorang. Kita yang tunggu tarikh itu tuan-tuan. Kita sekarang tengah tunggu tarikh itu. Bilakah Allah akan panggil aku pula? Kita tak tahu tuan-tuan. Seorang Allah panggil. Orang tanya saya, ustaz, kalau mati sekarang elok ke? Kalau tanya saya kata elok. Sebab takut kita tak mampu untuk menempuhi akan zaman fitnah yang lebih besar. Kalau tuan-tuan tanya saya untuk hukum diri saya kata elok. Kalau saya takut tak mampu untuk menghadapi zaman fitnah yang lebih besar yang akan datang, yang untuk kita hadapi. Macam-macam sekarang berlaku tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan pada bulan ini. Terima kasih dan terima kasih pada semua jamaah. Minta maaf dan terus minta maaf. Mungkin apa yang tuan-tuan harapkan daripada saya, tuan-tuan tak dapat pada malam ini. Sekadar perkongsian orang-orang bodoh. Saya kongsikan banyak perkara bodoh lah. Perkara yang bodoh, perkara bukan orang alim yang kongsikan. Tapi orang tak tahu apa-apa. Maka mudah-mudahan perkara yang saya kongsikan, walaupun daripada insan yang bodoh ini, jika ada kebaikan,
Mudah-mudahan kita sama-sama untuk istiqamah beramal untuk mendapat kasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, yang terakhir, saya tolong minta doa untuk keseluruhan madrasah kami, khususnya Madrasah Darul Atiq Dawah Center yang ada di dalam pembinaan di Kampung Gemuruh di Kuala Terengganu. Sebagai pengetahuan tuan-tuan yang tak pernah sampai ke madrasah, proses pembinaan surau kita dah hampir 60%. InsyaAllah pada pandangan saya dan pada firasat saya, insya-Allah akan selesai keseluruhannya pada hujung tahun ini, surau sahaja. Ya, surau itu insya-Allah saya rasa akan selesai pada hujung tahun ini insya-Allah. Sebab pembinaannya agak bangunan reka bannernya agak seni sedikit. Agak seni sedikit sebab kita bina dengan 3 tingkat atap. Ada 3 kubah yang di hadapan dalam keadaan surau yang tinggi, jadi sena banner tu agak terlalu sedikit seni, jadi mengambil masa sikit, masa untuk buat itu. Jadi tuan-tuan tolong doa dan terus doa. Saya nak minta doa tuan-tuan, insya-Allah jika tuan-tuan ada kelapangan ziarah dan datang madrasah, tolong angkat doa. Itu saja yang saya mau. Tuan-tuan datang ke madrasah, tolong angkat doa, ya Allah, jika apa yang orang ni buat betul, maka tolonglah tempat ini. Ya Allah, jika mana apa yang dia buat ini betul pada Engkau, ya Allah, maka Kau bantulah tempat ini, Kau bantulah akan bumi itu, ya Arhamar Rahim. Wa akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa qalban khashi'an wa yaqinan sadiqan wa dinan qayyima wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa hakkikna bit taqwa wal istiqamah وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم سلمنا من كل فتنة الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.